Selamat petang, salam sejahtera. Isu yang paling menyedihkan seluruh rakyat Malaysia hari ini adalah apabila kes rayuan Najib di Mahkamah Persekutuan akhirnya ada keputusannya. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda banyak-banyak. Tekan butang subscribe untuk mendapatkan ulasan terkini daripada saya setiap hari di channel yang luar biasa ini. Hari ini Malaysia digemparkan dengan keputusan terkini daripada Mahkamah Persekutuan terkait kes Najib di SRC International yang melibatkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Yang menariknya, Mahkamah Persekutuan hari ini dengan sebulat suara telah memberikan keputusan untuk meneruskan perbicaraan rayuan Najib dan tariknya sudah ditentukan. Tarik ini adalah tarik yang sangat-sangat signifikan kepada kita, terutamanya kepada pemerhati politik dan penganalisis politik. Tariknya adalah 15 Ogos. Ingat baik-baik, pada bulan ini juga, 12 hari bulan, 3 hari lagi Najib akan berdebat dengan Anwar Ibrahim. Adakah debat itu akan dapat diteruskan ataupun akan dibatalkan saat-saat akhir? Sila tekan butang subscribe, tinggalkan komen anda tentang debat Najib Anwar juga. Pada pendapat anda, adakah debat ini dapat diteruskan ataupun tiba-tiba Najib pula akan kena COVID-19? Seperti seorang ahli parlimen daripada Melaka meramalkan bahawa saat-saat akhir debat Anwar Najib mungkin akan dibatalkan. Salah satu sebabnya beliau mengatakan, ahli parlimen Melaka ini mengatakan bahawa mungkin Najib akan positif COVID-19 dan perlu dikuarantin di rumah kerana 11 hari bulan Mei ini akan ada hari ulang tahun UMNO dan ramai-ramailah orang nak kat sana. Jadi mungkin akan ada jangkitan. Tak tahulah. Dan ada juga yang mengatakan mungkin energi Sapura Energy Berhad akan membuat saman pemula supaya debat itu tidak dapat diteruskan. Dan masalah sebenar Sapura Energy Berhad tidak boleh didebatkan secara terbuka menurut sahbudin.com. Hari ini kita nak cerita pula tentang nasib perjuangan Najib. Adakah Najib akan terhenti seluruh hidupnya terhenti di penjara pada 15 Ogos ini? Kerana Mahkamah Persekutuan hari ini dengan sah dan rasmi mengumumkan pendengaran rayuan akhir Najib adalah pada 15 Ogos ini. Persoalan dan ulasan kita hari ini bukan sekadar tentang berjayakan Najib lepaskan diri daripada tuduhan hukuman 12 tahun dan penjara itu dan denda RM210 juta itu, ataupun ulasan kita yang seterusnya adalah sejauh manakah Najib sempat menyelamatkan diri. Kerana seperti yang kita tahu telah dipersetujui bahawa parlimen dan parlimen tidak akan dibubarkan sehingga MOU antara PH dan Ismail Sabri tamat pada bulan Julai ini. Kalau parlimen benar-benar dibubarkan pada bulan Julai dan tidak pastilah pertengahan ke awal atau sebagainya, mengikut yang saya tahu, pilihan raya akan diadakan selepas kempen pilihan raya. Bermaksud, saya fikir Najib tidak akan sempat melakukan apa-apa lagi. Pilihan raya PRU 15 tak perlulah dipercepatkan lagi. Kerana nak dipercepatkan pun memang tiada gunanya lagi. Sebab, apakah lagi guna PRU dipercepatkan sekiranya kes Najib ini sudah ada keputusannya. Kes Najib ini telah mencapai kata putus terakhir 15 Ogos ini. Adakah anda berpendapat bahawa Najib akan sempat untuk menyelamatkan diri? Dan adakah Najib
akan menang di dalam pilihan raya lagi. Saya pikir kalaupun Najib menang, sukar untuk beliau. Kalau dipercepatkan lagi susahlah Najib. Lebih baik selesai dulu case ini dan kita doakan Najib terlepas daripada hukumannya dan Najib bebas sudah, dia boleh bertanding. Tapi kalau tidak, kalau diawalkan, persoalan yang lebih besar timbul. Bolehkah Najib dicalonkan? Adakah Najib akan dicalonkan? Dan kalau Najib dicalonkan, tiba-tiba pula dia kalah di dalam kes keputusan Mahkamah SRC Internasional di Mahkamah Persekutuan, bermaksud Najib hanya mampu menyandang jawatan ahli parlimen pekan dalam masa beberapa hari sahaja. Kalau bulan Julai pilihan raya, bermaksud kalaulah tiba-tiba Najib kalah, dia hanya mampu memegang jawatan itu hanya beberapa hari sahaja. Mahkamah Persekutuan hari ini dengan rasminya menetapkan 10 hari. Mulai daripada 15 Ogos untuk mendengar rayuan akhir Datuk Seri Najib Tun Razak bagi mengedepikan sabitan dan hukuman penjara dalam kes penyelewengan RM42 juta dan dana SRC Internasional Sdn Bhd. Perkara ini dimaklumkan sendiri melalui surat bertarik 29 April yang disediakan kepada media ditandatangani oleh Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Hafizullah Omar Majsaleh yang memaklumkan tarik bagi mendengar rayuan bekas Perdana Menteri itu ialah pada 15 hingga 19 Ogos dan 22 hingga 26 Ogos. Menurut surat itu, kedua-dua pihak pembelaan dan pendakwaan turut diarahkan mengemukakan hujah bertulis sebelum 31 Julai. Pada 25 April yang lepas, Najib telah mengemukakan 94 alasan dalam petisi rayuannya mengenai mengapa beliau harus dibebaskan daripada tuduhan menyeleweng RM42 juta dalam dana SRC Internasional Sdn Bhd. Antara alasan yang dibangkitkan dalam petisi itu ialah Mahkamah Rayuan telah tersilap dalam fakta dan atau undang-undang dalam mengesahkan dapatan Mahkamah Tinggi bahwa pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadap perayu Najib atas kesemua 7 pertuduhan dan memanggilnya untuk membela diri. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan Najib dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta yang dijatuhkan ke atas Najib kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC Internasional. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama dengan Datuk Khas Zanat Mehat Datuk Wazir Alam Maidin Merah menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 28 Julai 2020. Mahkamah Persekutuan merupakan jalan terakhir bagi ahli parlimen pekan itu untuk mengemukakan rayuan bagi menepikan sabitan dan hukuman penjara dalam kes penyelewengan dana SRC Internasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe supaya Anda mendapatkan ulasan-ulasan terkini dan setiap hari daripada channel ini. Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan share video ini untuk kita semua. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.